Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan bicara kita di waktu pagi ini, dan apapun kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu untuk sama-sama kita ikuti majlis ilmu di malam yang ke-27 ini, di malam yang penuh kepada kemuncak yang kata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuncak untuk memperoleh Lailatul Qadar. Baik. Mengapa kita nak bicarakan tentang ziarah kubur pada pagi ni? Antara lain sebab kalau kita lihat pada pagi hari raya, beramai-ramai orang menziarahi kubur pada waktu itu. Jadi kita tertanya-tanya apakah ianya digalakkan, disunatkan atau bagaimana keadaan sedemikian. Baik, sebelum kita menyentuh tentang ziarah kubur pada hari raya, terutamanya, iaitu bagaimana kedudukan ziarah kubur itu sendiri. Adakah ianya disunatkan pada orang lelaki dan juga orang perempuan, ataupun sama saja di kalangan lelaki ataupun perempuan. Baik, apapun tuan-tuan tentang ziarah kubur ini, satu perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Iaitu kata Nabi SAW, dulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, tetapi sekarang ini ziarahlah. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kita kepada beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah dari sudut melaksanakan ziarah kubur itu sendiri. Kewajipan ziarah kubur itu sendiri. Bagaimana kedudukan dan juga keadaan dia. Apakah ianya merupakan suatu kewajipan atau bagaimana? Baik, tuan-tuan. Ziarah kubur ni sebenarnya hukumnya adalah sunat. Sebab Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah halang kamu daripada ziarah kubur. Mungkinlah kepercayaan dalam masyarakat. Kadang-kadang kepercayaan khurafat menyebabkan tidak ditunaikan ziarah kubur tadi ni. Baik, jadi Nabi sebut kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah halang kamu, larang kamu daripada menziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Jadi di situ menunjukkan kepada kita ada waktu yang Nabi larang, iaitu pada zaman dulu, masuk pada zaman jahiliah lah. Apabila Nabi melihat ada orang ini yang mereka itu pergi meronta-ronta dan juga merata-rata hatta di tengah perkuburan, maka ini satu perkara yang tidak boleh, bahkan kena sabar dengan pemergian orang yang disayangi dan juga orang yang dikasihi. Sebab kita semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan satu hari kita pun juga akan pergi untuk selama-lamanya. Jadi kita mengetahui bahawa kita ni milik Allah. Semua milik Allah Ta'ala. Dan milik Allah ni mana Allah nak ambil anytime, Allah boleh ambil. Kerana kita itu sendiri milik Allah. Sebab tu ketika mana kita mendengar berita tentang sahabat yang ditimpa musibah seumpamanya, maka kita akan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maknanya satu waktu, satu ketika semua orang akan kembali. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati. Jadi ziarah kubur ini daripada dalil yang dinyatakan tadi, para ulama menyatakan adalah sunat. Bukan lagi kita kata larangan yang tak boleh. Sebab apa? Sebab ilah itu sudah tiada. Tapi kalaulah dia pergi ziarah kubur dalam keadaan dia meratak-ratak, dia meraung-raung, dia meronta-ronta, maka sekali lagi ianya boleh menyebabkan jatuh dalam perkara yang dilarang. Baik. Apakah ada adab ketika mana kita menziarahi kubur? Antara adab ziarah kubur ini ialah kita mengucapkan salam kepada penghuni yang mendiami kubur tersebut dengan lafaz Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin wa inna insyaallah bikum lahir. Itu iaitu Assalamualaikum wahai penghuni rumah orang yang beriman. Ahla diyaril mu'minin. Assalamualaikum wahai penghuni rumah orang yang beriman. Bermakna di situ kita memberi salam kepada orang beriman saja. Sebab di tanah perkuburan Islam itu ramai yang dikebumikan dan ada pelbagai jenis. Ada jenis manusia yang dikebumikan di situ. Ada yang taat kepada Allah, ada yang ingkar dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, ketika mana kita memberi salam sebenarnya kepada penghuni kubur itu, kita mengkhususkan kepada orang yang beriman sahaja. Itu ketika mana kita menyatakan Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Assalamualaikum wahai penghuni rumah orang yang beriman. Jadi di situ menunjukkan tentang bagaimana kita memberi salam itu difokuskan ucapan salam itu kepada orang yang beriman kepada Allah, orang yang mati dalam keadaan iman. Walaupun seseorang itu bagaimana keadaan sekalipun, asalkan dia mati dalam keadaan beriman. Jadi begitu. Kita pun bagi salam ketika mana ziarah kubur ni antara adab dia bagi salam lah. Dan kita berdoa, inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami insyaallah selepas menyusuli kamu, akan menyusuli kamu. Maknanya sampai ketika manusia itu akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Baik. Jadi dalam suasana pagi yang sangat-sangat sejuk, contohnya dalam suasana pagi yang sangat tenang, maka di situ mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kalau kita menziarahi kubur ini, ianya kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping lituzakkirukumul maut wal akhirah, untuk kita mengingat kematian dan hari akhirat. Ia akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Sebab itulah kematian itu merupakan al-maitatul ula. Faqad qamat maitatul ula. Apabila berlakunya kematian pada seseorang, maka berlakulah kiamat kecil baginya. Kerana kematian itu sebenarnya adalah kiamat bagi seseorang. Dia tak perlu menunggu kepada kiamat yang besar sebelum berlaku kiamat. Tidak. Tapi cukup apabila dia berhadapan dengan kematian itu yang boleh berlaku bila-bila masa. Dan apabila berlaku saja, sudah tentulah kita tidak ada ruang dan peluang lagi untuk kembali di atas dunia ini melakukan sesuatu yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah kita bermuhasabah, kita merenung diri kita supaya kita terus berada dalam keadaan yang selamat. Ya Allah Ta'ala redha hasil ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla semasa hidup kita di atas dunia. Tuan-tuan, bila kita pergi ziarah kubur, sunat bagi salam, Assalamualaikum ya ahla diyal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita akan berdoa, ya Allah, Assalamualaikum wahai penghuni rumah orang beriman, dan insyaAllah kami akan menyusuli kamu. Jadi perkataan itu, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaAllah akan menyusuli kamu. Jadi, perkataan itu merupakan suatu, kita kata, suatu gambaran dan gambaran keinsafan.
untuk manusia berfikir dan juga mengambil langkah-langkah yang sebaiknya untuk menghadapi suasana-suasana kepada kematian. Jadi bagi orang hidup ni, dia bila lalu saya tanpa kuburan, maka dia memberi salam kepada orang yang beriman yang ada pada kubur tersebut, sehinggalah beliau sendiri meninggal dunia. Dan apabila kita ziarah kubur juga disunatkan kepada kita untuk kita berdoa, banyakkan doa, terutama kepada si mati tadi. Kita berdoa. Doa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pengampunan kepadanya, memberi kebaikan dan pelbagai lagi. Doa-doa yang kita boleh doa. Dan sebenarnya ziarah kubur ni bukan sekadar kita nak berdoa kepada si mati. Kerana kalau betul-betul nak berdoa ni, di mana sahaja kita boleh lakukan untuk berdoa. Di mana sahaja boleh berdoa, tidak ada halangan. Maka dengan sebab itu, kita ketika menziarah kubur ni bukan sekadar berdoa semata-mata. Tetapi ianya lebih kepada untuk kita orang hidup ni mengingati mati dan mengingati hari akhirat. Walitudzakirukumul mauta wal akhirah. Begitu, itu ilahnya. Jadi bila mana kita ziarah kubur ni, kita tu sendiri akan dapat manfaat. Sebab apa kita dapat manfaat? Macam kita sebut bahawa kita akan merasai satu waktu, satu ketika kita akan mati juga. Bagaimana persiapan kita? Bagaimana perhitungan kita? Maka waktu itu kita teringat tentang bagaimana perkara-perkara baik yang kita lakukan semuanya akan membantu ketika mana kita meninggalkan dunia ini masuk ke alam barzakh. Sebab itulah kita sentiasa beringat-ingat. Bila mana kita nak doa, tuan-tuan, kita doa. Walau di mana saja berada sampai doa. Tapi kita ziarah kubur tu kadang-kadang lebih. Bukan untuk si mati tu, si mati satu lah. Tapi untuk diri kita tu bagaimana. Jadi moga-moga kita dapat memastikan bahawa kita sentiasa berpeluang untuk kita melakukan kebaikan. Untuk kita sentiasa berdoa. Doa tu penting, tuan-tuan. Doa silahul mu'min, kata Nabi. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Wa du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intipati kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menunjukkan kepada kita, doa ni bukan sesuatu perkara yang remeh untuk kita lihat. Tapi doa ni satu benda yang sangat penting. Ia akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi saudara, bila mana kita ziarah kubur, kita bersalam, dan juga kita berdoa. Cumanya ada orang bertanya, bagaimana dengan perempuan uzur? Apakah boleh ziarah ataupun tidak? Jawapannya boleh, tidak ada masalah sebab tidak disyaratkan untuk ziarah kubur ini suci bersih daripada hadas dan sebagainya. Tak disyaratkan. Maka dengan sebab itu, kalau orang yang tidak suci, tidak berwuduk, tidak ada wuduk, ataupun yang haid nifas ini, yang belum mandi wajib, mereka tetap maknanya digalakkan juga untuk mereka menziarahi kubur. Itu tak kaitan yang kata perempuan yang datang bulan tak boleh ziarah. Tidak ada kena-mengena. Cuma perempuan ni dilihat kepada kewajaran ziarah. Itu perbincangan ulama panjang tentang perkara tersebut. Kewajaran ziarah pada orang perempuan tu dilihat bagaimana, apakah dia ziarah semata-mata ziarah yang akan mendatangkan kebaikan, keinsafan kepadanya, atau bagaimana, ataupun ziarah itu yang menyebabkan dia meratap meraung, maka itu perlu dibezakan. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah. Jadi bagaimana pada hari raya? Apakah disunatkan untuk kita ziarah kubur pada hari raya? Sebagaimana yang berlaku pada hari ini, boleh dikatakan di seluruh Malaysia, di merata tempat, bila mana setelah selesai solat raya, akan berduyun-duyunlah pergi ke tanah perkuburan untuk menziarahi pusara, ibu bapa dan seumpamanya. Baik, yang pertama sekali, saudara, berkaitan dengan
ziarah kubur pada hari raya ini, itu adalah satu perkara yang tidak disunatkan secara khusus pada hari raya. Tidak ada. Dan kadang-kadang pada hari ini kalau kita lihat, ada viral-viral yang tertentu yang menyatakan ziarah kubur ni ada waktu-waktu tertentu, iaitu contohnya pada petang Khamis lepas asar. Soalan begitu. Dinyatakan bahawa ziarah kubur ni kena waktu itu dia akan dapat pahala yang besar. Sebenarnya tak kena mengena pun. Tak kena mengena. Dan ada yang kata pula kalaulah ni viral. Kalau ziarah kubur petang Khamis tu lepas asar, maka dia seolah-olah dia menziarah arwah bapanya secara hidup. Kalaulah dia ziarah pada waktu itu, maka seolah-olah dia berziarahi mereka waktu hidup. Mereka menunggu di tanah perkuburan. Ini satu benda yang salah. Benda yang tak betul. Yang diviralkan. So kita kena hati-hati dengan apa juga perkara-perkara yang tular, yang viral di dalam masyarakat kita. Kerana tidak ada pengkhususan dari sudut hari apa kita nak ziarah kubur ni, tidak ada pengkhususan. Jadi terpulanglah kepada kelapangan yang ada pada kita. Kemudian selepas solat raya ni, apakah sunat khusus? Kita sekali lagi menyatakan tidak. Tidak ada sunat khusus untuk ziarah kubur selepas sembahyang raya, tak ada. Nak ziarah kubur boleh ziarah bila-bila masa, termasuk hari raya nak ziarah boleh, tak ziarah pun tak apa, atau ziarah pada waktu lain. Bukan mesti raya pertama saja sebagaimana dilakukan oleh orang hari ini. Soalnya ziarah kubur pada hari itu saja. Tidak. Dia boleh ziarah pada bila-bila masa. Cuma yang kadang-kadang ini kita bersangka baiklah. Kadang-kadang yang berlaku apabila seseorang itu ziarah kubur pada pagi raya sebenarnya adalah kerana kebiasaan, kerana pada waktu itu berkumpul semua adik-beradik sebagai contoh. Adik-beradik semua berhimpun, maka di situ adalah kita kata kekuatan untuk sama-sama pergi ziarah kubur. Kalaulah waktu lain mungkinlah dia keseorangan ke macam mana, maka menyebabkan dia mengambil saat-saat yang waktu yang tepat ketika mana dia bersama ahli keluarganya untuk ziarah kubur. Jadi ada masalah nak ziarah kubur raya? Orang kata disuruh pun tidak, dilarang pun tidak. Begitu. Jadi balik kepada diharuskanlah. Sebab disuruh pun tidak, dilarang pun tidak. So boleh dilakukan. Cumanya macam kita sebut tadi bahawa antara maqasid bila kita ziarah kubur itu untuk apa? Untuk kita ingat mati. Dan kita ingat hari akhirat. Satu ketika, satu waktu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, kita ambil pengajaran dan juga pengiktibaran pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, iaitu kita akan mati. Jadi kita ziarah kubur, digalakkan supaya kita dapat mengingatkan kepada kematian. Dan seterusnya, bila kita ingat mati, kita mudah untuk kita buat satu persiapan yang lebih rapi. Sebab itu, apabila kita mengingati mati, Nabi SAW suruh perkara ini. Nabi kata, "Aktsiru zikra hazimil ladzat." Perbanyakkanlah kamu untuk mengingati hari yang akan memisahkan kamu dengan kelazatan dunia. Jadi itu merupakan suatu ingatan daripada Nabi SAW. Dan Nabi juga menyatakan bahawa al-kayyisu, Nabi kata, orang cerdik. Dia tengok siapa orang cerdik di sini Nabi. Nabi kata orang cerdik ni ialah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sentiasa memperbaiki diri dia dari semasa ke semasa. Itu orang cerdik ni. Dia sentiasa ikut syariat Allah. Dia ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam ajaran Islam. Dia ikut termasuklah ziarah kubur, dia jaga adab-adab dia apa semua kan. Dia berdoa dan sebagainya. Maka di situ menunjukkan bahawa Nabi kata apa? Al-kayyisu, orang cerdik. Nabi kata orang cerdik. Iaitu siapa orang cerdik? Dia adalah orang yang dana nafsahu, yang sentiasa bermuhasabah terhadap dirinya, yang memperbaiki dirinya supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, wa amila lima ba'dal maut, dan juga
dia beramal untuk hari lepas mati. Itu orang yang cerdik, kata Nabi. Orang cerdik ni dia ingat mati. Orang tak cerdik dia tak ingat mati. Dia ingat seolah-olah dia ni hidup selama-lamanya di atas dunia. Tetapi kalau orang cerdik, dia akan ingat. Nabi kata, begitu. Nabi kata orang cerdik ni ialah orang akan yang sentiasa mengingati mati dan juga yang beramal untuk hari selepas mati. Itu orang cerdik. Sebab dia tahu dia mati, maka dia masuk alam barzah. Alam barzah ni adalah alam transit sebelum dibangkitkan di hari akhirat. Jadi, alam barzah tu pun satu alam yang sama ada seseorang itu mendapat nikmat ataupun mendapat azab. Sebab tu dia ada nikmat kubur dan juga dia ada azab kubur. Sebab tu juga kita diajar untuk membaca doa supaya kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada termasuk dalam kalangan hamba Allah yang mendapat azab kubur contohnya. Iaitu doa yang kita dibaca pada tahiyat akhir sebelum kita bagi salam. Iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu. Iaitu kita membaca doa yang disunatkan disebut dalam hadis Sahih Muslim untuk kita membacanya sebelum kita bagi salam dalam solat, iaitu ya Allah sesungguhnya Allahumma ini aku mohon kepadamu ya Allah, Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka jahannam. Itu yang pertama. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung juga denganmu ya Allah daripada azab kubur. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa galakan untuk kita mohon pertolongan Allah daripada kita termasuk dalam kalangan yang mendapat kesusahan dan kecelakaan di alam barzah. Sedangkan alam barzah itu alam transit, alam sementara. Tapi kalau alam sementara, alam transit itu sudah mendapat seksa, maka sesuatu yang akan dihadapi selepas daripada itu lebih dahsyat sebenarnya. Maka dengan sebab itu, hendaklah kita ingat tentang perkara ini. Jadi balik pada hadis tadi, Nabi kata, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'al maut. Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dia. Dia mempertingkatkan amalan soleh dalam hidup dia. Wa amila lima ba'al maut, dan dia beramal untuk hari selepas mati. Itu yang cerdik kata Nabi. Maknanya, dia siapkan bekalan terlebih dahulu. Dia siapkan bekalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Dan dia beramal dengan sebaik mungkin. Dengan penuh ikhlas pada Allah. Wal ahmaq, Nabi kata, sebaliknya, orang yang tak cerdik. Orang tak cerdik. Siapa orang tak cerdik? Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Seseorang yang dia bermuhasabah diri. Dia muhasabah diri dia. Yang orang yang tak cerdik, kata Nabi, ahmaq man atba'a nafsahu, yang mengikuti hawa nafsunya. Begitu maksud dia. Kalau tadi orang cerdik, orang yang sentiasa muhasabah diri dia, memperbaiki diri dia. Tapi tidak kali ini, orang yang tak cerdik ialah orang yang man atba'a nafsahu hawa, orang yang mengikut hawa nafsu semata-mata. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dalam masa yang sama mereka mengharapkan kepada Allah. Macam mana dalam sehidup ni kita ingat Allah, tapi dia ikut hawa nafsu semata-mata, seolah-olah dia tak mati-mati, maka akhirnya dia akan menyesal. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada guna. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, berbalik pada perbincangan kita tentang ziarah kubur ni, saya sebut tadi, kalau ziarah kubur yang berkaitan dengan musim ataupun hari raya ni adalah biasa dilakukan dalam masyarakat kita, mereka yang ziarah lepas solat sunat hari raya. Macam saya sebut tadi bahawa ia tidak disunatkan khusus pada waktu itu. Ia terbuka. Sama ada kita nak ziarah sebelum solat raya, lepas solat raya, lepas asar, atau waktu bila sekalipun. Waktu malam pun boleh kan? Kan? Jadi mana-mana waktu yang kita nak ziarah, kita boleh ziarah, kerana yang paling penting ziarah itu akan mengingatkan diri kita terhadap akhirat, akan mengingatkan diri kita terhadap kematian yang sebenarnya akan berlaku. Baik.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka apabila kita menyedari tentang ziarah kubur, tentang kematian dan sebagainya, maka pada ketika itu kita juga menyedari betapa pentingnya untuk kita beramal sebanyak mungkin dengan penuh ikhlas kepada Allah Ta'ala. Beramal sebanyak mungkin tapi dengan penuh ikhlas kepada Allah Ta'ala. Supaya kita dapat mencapai matlamat untuk kita ingat hari yang kita akan dibangkitkan untuk selama-lamanya, iaitu di hari akhirat kelak. Jadi sentiasalah kita mengingatkan diri kita dan sebagainya. Dan ziarah kubur raya juga kalau kita lihat kadang-kadang orang itu bersedih, menangis. Itu bukan cara dia dalam menyambut hari raya. Menyambut hari raya ni hari yang penuh dengan kegembiraan. Kerana kita percaya menewaskan hawa nafsu selama sebulan. Jadi kita hari kemenangan. Sebab tu kita bertakbir itu dalam susunan takbir kemenangan. Itu yang sepatutnya. Jadi di samping kita kata ziarah kubur itu yang boleh saja dilakukan ataupun tidak pada hari raya, tetapi sunnah yang utama pada hari raya adalah ziarah orang hidup. Itu. Kalau kita sebut ziarah kubur ni ziarah orang mati, ni ziarah orang hidup, itu disunatkan pada hari raya berdasarkan apa yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengulas tentang hadis tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke rumah Nabi pada pagi hari raya. Jadi di situ menunjukkan bahawa kata Ibn Hajar, dia kata itu dalil yang menunjukkan bahawa sunatnya untuk ziarah menziarahi di antara satu sama lain. Jadi ziarah orang hidup ni adalah itu yang sangat-sangat diutamakan sebenarnya, ziarah orang hidup ni. Jadi kita ambil kesempatan itu untuk kita berziarah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi ziarah kubur itu macam kita sebut bahawa tidak terhad pada hari raya, bila-bila masa, bila-bila ketika yang kita ada kelapangan kita pergi, itu yang pertama. Yang kedua, kita menjaga adab-adab ketika mana kita ziarah. Jangan kita melakukan benda-benda khurafat dan kita membaca doa, kita memberi salam, dan juga kita berada di dalam keadaan yang khusyuk untuk kita mengingati kematian dan juga mengingati hari akhirat. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Di samping kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Terutama kepada ibu bapa kita lah. Sama ada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi kita jangan lupakan mereka. Macam kita juga kalau kita tak lupakan orang terdahulu, nanti orang pun tidak akan lupakan kepada kita. Sampai waktu, sampai ketika orang juga akan sentiasa berdoa kepada kita. Jadi mudah-mudahan itu juga akan dapat memberi manfaat dalam kehidupan kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingat kali ini saya nak buka soalan sedikit. Mana nak tahu kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya, ada isu-isu yang berbangkit contohnya, yang berkaitan dengan tajuk kita atau luar tajuk pun tak apa, boleh bertanya. Jadi kalau sesiapa yang ada soalan, kita buka. Silakan, siapa nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Saya nak tanya tentang adab menziarahi kubur ni kan. Adakah memadai dengan membaca doa dan bagaimana pula dengan mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran semasa menziarahi kubur? Terima kasih Baik. Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Dari sudut membaca ayat Al-Quran, apa tujuan bacanya? Untuk dihadiahkan kepada si mati. Itu. Jadi kata para ulama, disunatkan. Kita baca ayat Al-Quran, sekurang-kurangnya Al-Fatihah ke, Al-Ikhlas ke, untuk kita hadiahkan pahala kepada si mati. Mengikut jumhur ulama, sampainya pahala apabila bacaan ayat Al-Quran untuk dihadiahkan kepada si mati. Jadi kita ambil kesempatan lah suatu ziarah kubur ni, di samping kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita juga boleh membaca ayat Al-Quran. Tapi kita kata yang simple-simple lah kan. Yang pendek-pendek pun tak apa, surah Al-Ikhlas. Kan. Jadi Al-Ikhlas pun menyamai 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali, macam kita baca satu Quran lah. Kan? Itu pahala je lah, tapi bacaan tetap sama. Jadi kita baca Quran dan kita hadiahkan kepada si mati, insya-Allah pahalanya sampai mengikut jumhur ulama. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi?
Assalamualaikum Ustaz. Ya, Wassalam. Nak tanya macam mana kalau macam ada setengah orang tu yang dia macam bercakap mengadu ke dengan bila menziarah kubur tu. Oh, dia bercakap. Dia, Kasih okey, Ustaz. baik. Terima kasih kepada persoalan. Dia sebenarnya ada orang daripada ziarah kubur, dia bercakap kepada orang mati tu seolah-olah macam kawan tu hidup. Dia sebenarnya itu adalah lebih kepada dia nak meriliskan tension ke ataupun dia tidak ada kepercayaan tertentu yang dia just nak berkomunikasi seolah begitu sebab dia berada di tanah tempat rumah orang mati itu seolahnya dia boleh bercakap walaupun hakikatnya dia pun tahu kan, dia pun tahu bahawa orang itu sudah meninggal. Jadi kalau bercakap semata-mata bercakap itu adalah harus, hukum asalnya adalah harus. Kecuali kalau dia ada kepercayaan tertentu boleh bercakap tu, contohnya akan ada maksud sekian-sekian. Macam juga ada orang tanya saya, kucuk batu nisan. Ada orang suka kucuk batu nisan. Jadi benda itu asas apa kita bertanya. Kalaulah dia kucuk tu kerana melepaskan rindu pada orang dia macam tu. Dia tengok batu nisan ni ada nama arwah. Dia nak kucuk arwah tak ada dah, tak boleh nak kucuk macam mana. Dia kucuk batu nisan. Maka tidak ada masalah. Kalau sekadar itu tidak ada masalah. Tapi yang tak boleh biasanya apabila dikaitkan dengan kepercayaan yang khurafat. Itu yang tak boleh. Tapi kalau tidak ada kepercayaan khurafat, maka ia tidak menjadi isu insyaAllah. Wallahu'alam. Ya, ada lagi soalan nak tanya? Nak tambah lagi. Yang macam mana kalau yang dia orang macam bawa air, jirus air, letak bunga semua tu Ustaz? Baik, dari sudut begitu juga kalau jurus air itu, apakah dia percaya kepada kepercayaan tertentu? Contohnya, dia percaya seolahnya jenazah itu dahaga air. Nak minum air itu haram. Itu kepercayaan khurafat. Tetapi kalau dia nak melembutkan tanah supaya tidak ada debu, kan? Kalau kering sangat dia berdebu. Kan? Itu saja, maka tidak ada masalah. Begitu juga meletakkan bunga. Letak bunga ni semata-mata untuk bagi wangi ataupun untuk bagi semerbak kawasan persekitaran, maka ia adalah harus. Kecuali yang tak boleh adalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apabila dia meniru satu kaum, meniru orang golongan bukan Islam, dalam menzalahi kematian ni mesti ada sekalung bunga yang besar, yang mahal harganya, itu satu pembaziran lah. Dan kita tidak boleh meniru golongan kafir. Tetapi kalau kita pada hari ini, kita ziarah tu, adat kita juga ambil bunga-bunga, cebisan-cebisan bunga ditabur di sekeliling, itu adalah benda yang harus. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Ustaz, macam mana Ustaz? Kita difahamkan dulu-dulu kan bila arwah ayah meninggal, kita buat macam belindang tu kan, kepuk kan Ustaz? Buat rumah cantik macam kawasan kematian tu lah kan. Jadi bila baru ni saya pun terbaca lah, tak baik kita nak buat benda-benda macam tu kan. Kita buat macam belindang Ustaz, tahu tak? Macam Ya. kepuk tu. Jadi macam mana Ustaz? Kena buka balik ke atau biar macam tu kalau kita dah buat Ustaz? Baik. Binaan atas kubur memang dilarang oleh Nabi SAW. Terutama binaan yang melibatkan pemenan, yang melibatkan kekal, iaitu binaan simen, binaan marmar dan seumpamanya. Ia satu perkara yang dilarang. Nabi larang. Sebab ada unsur pembaziran dan juga kita mengambil hak tanah wakaf kat situ. Bukan hak milik kita yang kita nak buat bangunan permanen kat situ. Kan? Tapi kalau sekadar buat kepuk biasa yang boleh dibuang anytime lah untuk menjaga tanah. Kadang struktur tanah di dalam kuburan tu dia mendap, dia jatuh dan sebagainya, dia buat kepuk. Kepuk tu kepuk yang boleh tanggal lah. Bukan bersifat permanen. Kepuk yang bukan daripada simen, kita sebut tadi. Bahawa maka ini tidak ada masalah sebenarnya. Dibolehkan, dihaluskan. Yang tak boleh buat binaan daripada simen, binaan daripada marmar, kan? Seolah-olah kita melakukan pembaziran. Pertama, yang keduanya, kita telah menyalahgunakan penggunaan tanah wakaf yang diperuntukkan untuk perkuburan tersebut. Jadi kena elakkanlah
Sehingga kan ada ulama menyatakan kalau kita buat binaan atas kubur, kena robohkan, kena runtuhkan binaan tersebut. Jadi kita lihatlah perkara itu. Kalau kita runtuhkan binaan itu menimbulkan fitnah ataupun tidak, kalau tak menimbulkan fitnah boleh robohkan. Tapi kalau sekadar kepuk tu saya rasa lihat kepuk lah. Kalau kepuk biasa tu kadang-kadang ni buat dari kayu gitu aja, dan itu adalah haruslah sebab dia anytime boleh buang sekiranya dia perlu. Dia lebih nak menjaga suatu tanah sahaja. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Yang kepuk dari simen pun ada Ustaz kat sini. Simen itu tak dibenarkan. Boleh soalan? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana dengan ada orang dia di atas kubur tu, dia tanam pokok-pokok bunga yang menjala tu, yang rendah. Boleh tak? Baik, kalau kita tanam pokok-pokok bunga yang kecil-kecil itu tidak ada masalah. Sebab apa? Pokok-pokok mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita jangan tanam pokok besar yang akarnya menjular ke bawah, yang akhirnya akan menyakiti jenazah di bawah tanah itu dengan akar-akar tunjang seumpama dengan pokok besar. Jadi kalau pokok-pokok kecil itu tidak ada isu, insya-Allah dibenarkan. Wallahualam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita rasa sekadar itu dulu perbincangan kita pada kali ini. Mudah-mudahan malam 27 kita malam yang bermakna. Kita teruskan tahajud kita, kita teruskan zikir kita, kita teruskan doa kita, teruskan bacaan Quran kita. Mudah-mudahan insya-Allah segala amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kita lupa, malam walaupun kita kata malam 27 malam kemuncak, dia tetap ada malam-malam Ramadan yang kata minit-minit akhir Ramadan. Yang lain juga sangat-sangat berharga sebenarnya di dalam kita mencari redha Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Jadi jangan kita sia-siakan Ramadan yang masih berbaki ini untuk kita terus berusaha untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan cara yang terbaik untuk menjadi satu aset kepada kita ketika mana kita dibangkitkan di hari akhirat kelak. Jadi sekadar itu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Fadil Ustaz. Terima kasih jemaah. Selamat Terima kasih bersahur. Ustaz. Terima kasih, Terima kasih Ustaz. Ania. Terima kasih Pak